saya Nur Syazwana Afiqah binti Hafiz. Saya dari kelas DTL2. Saya akan menceritakan tentang dasar pengangkutan awam 2019 hingga 2030. Matlamat utama untuk mengukuhkan infrastruktur pengangkutan negara dan menyediakan sistem pengangkutan. Sejak mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, Malaysia telah mengalami pertumbuhan yang pesat dari sebuah negara yang merasakan tani kepada sebuah negara perindustrian yang moden. Pertumbuhan ekonomi Malaysia telah disokong oleh pembangunan dalam sektor pengangkutan. Malaysia telah membina lebih 200,000 kilo jalan, 2,900 kilo rel serta 18 pelabuhan dan 22 lapangan terbang yang menjadi tulang belakang kepada kejayaan Malaysia sebagai pemain utama dalam pasaran Asia Tenggara dan global. Dasar pengangkutan negara DPN 2019 hingga 2030 baru sahaja dilancarkan secara rasmi oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir. Secara asasnya, DPN adalah sebuah kerangka besar terhadap hala tuju perkembangan segenap aspek berkaitan pengangkutan di Malaysia dalam tempoh sedekad ke hadapan, baik dari sudut kepenggunaan maupun perdagangan. Hasratnya, apa juga pendekatan atau keputusan yang diambil nanti, semua itu akan berpaksi kepada objektif serta hala tuju berkenaan. Merangkum di dalamnya tidak hanya hal-hal berkaitan pengangkutan darat, persendirian dan awam, bahkan turut melibatkan pengangkutan udara dan juga industri perkapalan. Menteri Pengangkutan Anthony Loke ketika terlibat sempena pelancarannya menggariskan 3 objektif atau visi utama kepada kerangka berkenaan. Seterusnya, 3 kesan positif utama yang dimaksudkan ialah setiap keputusan yang diambil berkaitan industri pengangkutan akan memberi kesan pertumbuhan dan daya saing ekonomi, memberi impak positif terhadap sosial dan masyarakat serta yang terakhir menyumbang kesan positif terhadap alam sekitar. Selain itu, kerajaan juga menetapkan 5 teras dasar utama yang mendirikan gagasan ini, seperti memperkukuh tadbir urus ke arah persekitaran yang kondusif bagi sektor pengangkutan, mengoptimum, membina dan menyelenggara infrastruktur, perkhidmatan dan rangkaian pengangkutan untuk memaksimalkan kecekapan, meningkatkan aspek keselamatan, integrasi, ketersambungan dan kebolehcapaian bagi melancarkan perjalanan, melangkah maju ke arah ekosistem pengangkutan hijau, memperluas jejak global dan mempromosikan pengantarbangsaan perkhidmatan pengangkutan. Beberapa hal berkaitan pengangkutan awam darat bagi sektor kegunaan penumpang yang turut disentuh secara permukaan di dalamnya adalah melibatkan peningkatan bagi perkhidmatan melibatkan rel, iaitu kereta api, komuter, LRT, ETS dan monorail. Turut akan diberi perhatian sebagai antara langkah penyiasatan terhadap peralihan atau pertambahan penduduk dari luar bandar ke kawasan bandar. Selain itu, pengangkutan awam Malaysia juga dihadirkan untuk menjadi lebih mesra kepada pengguna OKU. Kerajaan akan meneruskan usaha meningkatkan mutu perkhidmatan rel sama ada untuk pengangkutan penumpang maupun barangan dengan menaik taraf rangkaian rel sedia ada, membangun jajaran bahawa kereta api seperti landasan cawangan Bukit Kaya Hitam dan landasan pintasan serendah Pelabuhan Kelang. Bagi menambah baik perkhidmatan penumpang pula, kerajaan sedang dalam proses perolehan set ETS dan monorail yang baru. Jelas Tun Mahathir di dalam upacara perasmiannya. DPN ini akan menjadi blueprint kepada setiap dasar atau pendekatan yang akan diambil oleh kerajaan selepas ini. Ia akan memberi banyak manfaat bukan sahaja kepada aspek perdagangan, perniagaan dan memacu pertumbuhan ekonomi sahaja, tetapi turut menyediakan rangkaian dan suasana pengangkutan yang lebih mampai yang memudahkan penggunaan serta mesra alam. Jelas Anthony Loke. Itu sahaja daripada saya. Saya berharap rakyat Malaysia dapat menggunakan pengangkutan awam pada masa kini walaupun kebanyakan orang Malaysia mempunyai kenderaan sendiri. Terima kasih.